Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambahkan amal soleh kita, kita memperbanyakkan amal ibadat kita. Kita berada pada 2 Zulhijjah, yang mana beramal pada bulan Zulhijjah ini mengandungi pahala yang sangat besar. Majlis ilmu kita pada pagi ini pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan pada sebelum ini. Jadi manfaatkan waktu-waktu kita berada pada 10 yang awal bulan Zulhijjah. Semoga pengisian kita pada pagi ini dicucuri rahmat oleh Allah. Allah berikan keberkatan. Allah memberikan kita banyak kebaikan. Semoga kita semua dapat mengikhlaskan diri kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lapangkan dada kita. Allah bukakan kita segala pintu-pintu ilmu. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada pagi ini, iaitu doa yang ke-9. Doa yang ke-9 seperti mana yang berada di nota yang diedarkan. Jadi saya ada letakkan link Google Drive untuk dapatkan nota berkenaan dengan doa. Jadi boleh dapatkan kalau di Zoom saya letakkan di bahagian chat. Kalau di FB saya telah letakkan di bahagian komen. Jadi pastikan tuan-tuan mengikuti kelas pada hari Isnin ini dapat merujuk kepada nota untuk memudahkan kita belajar. Jadi kita terus kepada doa yang ke-9. Doa yang ke-9 pada pagi ini adalah doa yang dibacakan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut seperti mana pada tajuk yang ke-9 itu adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa ini kita boleh rujuk pada surah surah Taha. Doa ini dia berada dalam surah Taha, surah ke-20 ayat 114. Kalau tuan-tuan nak tulis muka suratnya, doa ini ia berada pada muka surat 320. Muka surat 320 berada pada baris yang kedua. Baris yang kedua pada muka surat 320 akan menemui doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbi zidni ilma. Doa ini boleh ditemui pada muka surat 320 baris yang kedua ayat 114. Seperti kita pernah mengikuti pengisian sebelum ini, untuk memahami doa ini, maka saya selalu mengulang-ulang bahawasanya kita kena lihat terlebih dahulu apakah ayat yang berada pada sebelum ayat 114. Jadi untuk ayat 114 ni, yang Rabbi zidni ilma ni, ini adalah ayat potongan. Maksudnya potongan daripada satu ayat yang lengkap. Ayat 114 ni dia bukan Rabbi zidni ilma je. Dia ada ayat sebelum itu. Jadi kalau kita rujuk pada muka surat 320 ayat 114 baris yang kedua, kita akan mendapati ayat penuh dia. Ayat penuh 114 ni, sebab kalau kita baca ayat 114 ni, kita mengetahui bahawa ini adalah doa minta tambahkan ilmu. Okay. Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan kepadaku. Ni tu maksudnya ku tu merujuk kepada Nabi SAW, minta tambah apa? Minta tambah ilma, iaitu ilmu. Okay. Untuk kita mengetahui apakah ilmu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah tambahkan. Sebab ilmu ni ada banyak. Luas ilmu ni. Tetapi dari sudut konteks, waktu Nabi membaca doa ini, ilmu apa yang Nabi minta pada Allah? Ilmu apa yang Nabi minta pada Allah itulah. Ilmu itulah kita semua kena minta pada Allah. Sebab apa? Sebab apa sahaja yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi lakukan, ia juga sebenarnya adalah perintah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah Quran mudah je. Kalau apa yang Allah perintah kepada Nabi, maknanya itu juga adalah perintah kepada umatnya. Melainkan kalau ada beberapa perintah yang hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat 114 ni juga sebenarnya Allah memerintahkan kita. Okay. Kita tak jumpa perkataan perintah tu. Tapi kalau kita baca ayat 114, kita akan jumpa sebelum perkataan Rabbi, akan jumpa dulu perkataan Wakur. Dia ada perkataan wakul. Dia ada perkataan wakul. Wakul ni maksudnya Allah kata dan berdoalah. Maksudnya dan ucaplah. Dia ada perkataan wakul. Waw, qaf, lam. Sebab itu saya selalu pesan, kalau kita belajar tentang doa ini, kena ada Quran terjemahan. Tidak cukup hanya dengan buka nota doa saja. Saya tak bawa semua ayat supaya nanti tak terkeliru. Takut kalau masukkan ayat penuh, nanti baca doa tu daripada ayat yang penuh. Sebab itu kita letak hanya doa. Tapi untuk belajar, untuk faham, kena ada Quran terjemahan juga.
Okey. Jadi kalau kita baca sebelum ayat zi rabbi, kita akan jumpa dulu perintah dari Allah iaitu waqur. Dia ada perkataan waqul. Kul tu maksudnya Allah perintahkan. Kita jumpa kan selalu perkataan kul 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 tu maksudnya katakanlah, katakanlah. Maknanya dalam konteks ni Allah perintah pada Nabi dan ucaplah dan berdoalah. Maknanya perintah. Kalau Allah perintah kepada Rasulullah, ia juga sebenarnya adalah perintah kepada kita. Sebab Rasulullah ni dia adalah teladan. Dia adalah contoh kepada umatnya. Kalau Nabi itu Allah perintah minta tambahkan ilmu kepada Allah, minta Allah tambahkan ilmu kepada baginda, apatah lagi kita memang perlu untuk berdoa kepada Allah untuk Allah tambahkan ilmu kepada kita. Isu yang berikutnya adalah ilmu dekat situ ilmu apa? Ilmu apa yang paling tinggi? Maka kita kena tengok keseluruhan ayat 114. Kalau kita baca keseluruhan ayat nombor 114, kita akan berjumpai ayat itu Allah mengatakan tentang, kalau kita baca pada mula, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Okay. Jadi, siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh tengok kepada keseluruhan ayat 14, Allah Ta'ala sebut begini ceritanya. Okay, kalau tak sempat cari Quran terjemahan, tak apa, nanti baca. Iaitu Allah mengatakan, maka tinggikanlah Allah. Allah suruh Nabi ni, tinggikanlah Allah. Okay. Yang Allah itu menguasai seluruh alam. Yang Allah itu Tuhan yang maha benar. Okay. Lepas tu Allah sambung lagi. Allah Ta'ala kata, wala ta'jal bil Quran. Allah kata, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa nak membaca Al-Quran. Allah kata, jangan kau tergesa-gesa, wahai Muhammad, nak membacakan Al-Quran. Min qabli an yuqda ilaika wahyu. Sehinggalah, okey, sehinggalah, maksudnya dekat sini, Nabi SAW, dia, ayat ni sebenarnya ceritanya dengan penurunan wahyu Quran. Jadi, Jibril, kalau dia sampaikan ayat Quran kepada Nabi, Nabi ni masa Jibril duduk sebut tu, Nabi cuba hafal juga. Nabi sambil tu Nabi terus hafal. Sedangkan Allah pesan pada Nabi, jangan tergesa-gesa nak jangan tergesa-gesa nak baca ayat Quran tu. Maksudnya Allah bagi tahu, tunggu habis dulu Jibril baca, barulah baca. Itu maksud dia. Nabi ni punya suka dengan wahyu tu, Nabi hafal cepat-cepat. Jadi Allah Ta'ala tegur. Allah kata jangan tergesa-gesa Muhammad nak baca ayat Quran tu. Tunggu dulu sampai Jibril selesai baca bagi habis, baru kamu baca. Lepas tu baru Allah kata, dan berdoalah, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Jadi, rupa-rupanya ilmu di sini, yang khususnya ilmu di sini adalah ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Kalau kita nak baca untuk ilmu lain pun boleh juga. Tetapi sudah pasti kalau Nabi doa minta ilmu, tentulah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Ilmu-ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Minta Allah tambahkan ilmu kepada kita. Maka ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, sudah tentu ilmu untuk kita mengenal Al-Quran. Ilmu untuk kita pandai membaca Al-Quran. Ilmu untuk kita faham Al-Quranul Karim. Itu ilmu dari sudut konteks ketika mana doa ni Nabi baca. Minta pada Allah. Sebab ilmu tu dia terletak pada Allah.
Allah lah sumber kepada ilmu. Kalau kita belajar banyak mana sekalipun, tapi kalau Allah tak fahamkan kita, tak fahamlah kita. Betul tak? Tapi kalau Allah Ta'ala fahamkan kita, sekejap je kita faham. Jadi ingat, sumber ilmu itu adalah pada Allah. Jadi kena minta banyak-banyak. Selalu doa ini kepada Allah supaya Allah tambahkan kepada kita ilmu, khususnya ilmu tentang memahami, mengetahui tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam sejarah hidup Nabi, kalau siapa ada tafsir Ibn Kathir, kalau tuan-tuan lihat pada pentafsiran ayat surah Taha 114 ni, tuan-tuan akan menemui satu kata-kata daripada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah, Ibnu Kathir kata, Nabi ni sejak dia berdoa minta Allah tambah ilmu ni, ilmu Nabi ni selalu bertambah, sampailah Nabi ni diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga kita semua dapat mengamalkan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni sendiri, yang dikatakan ilmu ini sendiri adalah ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Nabi SAW. Jadi minta pada Allah supaya Allah tambahkan ilmu kepada kita semua. Jadi saya tak perlu nak ulas panjang lebar tentang kepentingan ilmu. Semua orang dah faham dah apa itu kepentingan ilmu di dalam Islam. Kita dah tahu kepentingan ilmu ni. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengangkat, yang meletakkan kelebihan ilmu ini. Baik, kita tak perlu ulas panjang lebar tentang kedudukan ilmu kerana kita sedia maklum. Tapi yang pasti, ilmu yang paling terbaik sekali adalah ilmu tentang Al-Quranul Karim. Maka kita orang Islam, orang mukmin, maka selayaknya dalam banyak-banyak ilmu yang kita nak kita jadi pandai adalah ilmu Al-Quran. Biar setiap hari Allah fahamkan kita. Doa lagi zidni ilmu, Allah tambahkan lagi kefahaman. Doa lagi, moga Allah tambahkan kita kefahaman tentang Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ilmunya tidak pernah akan habis. Tidak akan pernah akan habis. Lepas kita tahu satu, Allah buka satu pintu lain. Kita tahu lagi satu, Allah buka lagi satu. Begitulah, dia memang tak akan habis. Ilmu tentang Al-Quranul Karim ni. Jadi moga-moga moga-moga dalam hidup kita ni, biarlah kita tak pandai benda lain, tak pandai dalam perkara lain. Tapi janganlah sampai Allah Ta'ala tak tambahkan kita ilmu tentang Al-Quranul Karim. Minta pada Allah. Kerana sumber ilmu itu ada pada Allah. Dalam masa sama kita kena berusaha, insya-Allah. Baik, kita lanjutkan dengan doa yang ke-10. Doa yang ke-10 adalah doa bagaimana kita nak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca doa ni, kalau kita tengok pada tajuk doa nombor 10 ni, dia hanya satu. Tapi nanti saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tolong tambah lagi. Dia sebenarnya dia bukan doa jadi orang bersyukur saja, tapi dia ada lagi beberapa doa dalam doa bersyukur ni. Nanti insya-Allah nanti saya akan sebutkan pertambahan dia. Kita rujuk terlebih dahulu. Okey. Dari mana doa ini diambil? Sudah pasti kalau kita tengok pada tajuk, pada poster, doa-doa yang terbaik yang kita ambil dari Al-Quran. Tentulah dari Al-Quran. Tetapi kita nak lebih mendalami siapakah manusia yang pernah berdoa dengan doa ini. Jadi, doa yang ke-10 ini kita akan melihat kepada doa yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman. Okey, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian
Doa yang sama tentang bersyukur ini adalah doa orang yang berumur 40 tahun. Ni doa Nabi Allah Sulaiman, dan ini adalah doa yang bukan para Nabi yang baca. Tetapi Allah sebut manusia kalau dia dah masuk umur 40 tahun, maka doa ini seharusnya dibaca. Doa, kedua-dua doa ni, doa Nabi Sulaiman, doa orang berumur 40 tahun ni, sama je dia punya kandungan doa, cuma ada beza pada doa berumur 40 tahun ni, dia ada sedikit perbezaan dia dekat hujung tu nanti. Tapi secara asasnya sama saja kandungan doa tu. Jadi mari kita baca terlebih dahulu, kita fahamkan dulu doa menjadi orang yang bersyukur. Okey. Doa yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ia berada pada Suratun Namli. Ini adalah surah tentang semut, surah yang ke-27 ayat 19. Okey, kalau nak rujuk di dalam Al-Quran, doa ni ia berada pada muka surat 378. Okey, cuba buka muka surat 378, yang mana ayat 19 ini pada muka surat 378, ia berada pada baris yang ke-9 sehinggalah baris yang ke-11. Kenapa saya sebut baris? Kerana dalam satu muka surat, kadang-kadang ayat Quran tu dia ada 5 barisan. Dia ada 5 baris. Kadang-kadang dia ada 14 baris. Kadang-kadang lebih kurang daripada tu. Tapi ayat nombor 378 ni, ia berada pada baris yang ke-9, baris yang ke-10 dan baris yang ke-11. Semoga dapat jumpa doa tu di dalam Al-Quran. Maknanya, kalau boleh, kena tanda jugalah dekat Quran tu doa ni, supaya kita nampak Quran kita tu ada banyak maklumat. Nota satu bab, tapi dekat Quran terjemahan tu kalau boleh ditanda. Dia buatkan tagging dia, letakkan doa Nabi Allah Sulaiman, doa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai. Doa ni kita tengok terjemahan. Okey, sampai perkataan wa 'ala walidai, ini adalah doa yang pertama. Tolong tulis. Ini adalah doa yang pertama. Maknanya ayat 19 ni sebenarnya bukan doa nak menjadi orang yang bersyukur saja. Tapi dalam doa ni, ayat 19 ni, dia ada 3 perkara. Dia ada 3 perkara sebenarnya. Bukan doa nak jadi orang bersyukur je. Cuma kita letakkan doa menjadi orang bersyukur ni sebab ayat mula-mula dia memang sebut tentang syukur. Sama je. Doa ayat 19 dengan doa Al-Ahqaf nanti, dia minta orang bersyukur. Tapi saya minta tuan-tuan tambah dekat nota tu, bukan hanya untuk menjadi orang yang bersyukurnya, tapi ada 2 lagi. Ada 2 lagi doa. Dia macam package lah ayat ni. Ada lagi 2 lagi doa. 2 doa ni sangat besar. Sangat besar sebenarnya. Jadi kita tengok. Ayat 19, okay. Sampai dekat wa'ala walidain ni, ini adalah doa yang pertama. Doa yang pertama, sekejap saya nak kena letakkan dia punya ni supaya lebih nampak. Okay, ini adalah doa yang pertama. Okay, jelas? Okay, kita lanjutkan lagi. Lepas tu, wa an a'mala salihan tardah. Ini adalah konten doa yang berikutnya. Ini yang kedua. Ini adalah doa yang kedua. Okay, saya tandakan supaya lebih nampak.
Pelan-pelan kita belajar. Ni doa yang kedua. Doa kedua. Lepas tu doa yang terakhir sekali, wa adkhilni bi rahmatika. Okey, kita ambil wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini adalah doa yang ketiga. Maksudnya ayat 19 ni dia ada 3 doa. Walaupun ayat tu hanya satu saja. Okey. Okey. Dah tulis? Okey. Kita tengok terjemahan dia. Dekat mana yang kata jadi 3 doa tu? Okey, kita tengok di sini. Okey. Doa yang pertama, Nabi Allah Sulaiman dia berdoa. Dia kata Rabbi, wahai Rabbku. Okay, kita dah ulas banyak kali. Kenapa doa dalam Quran ni dia banyak guna doa Rabbi Rabbana. Tu orang kata doa Rabbi, doa Rabbana. Perkataan Rabbi ni ingat, ini merupakan salah satu nama Allah yang utama. Dalam surah Al-Fatihah, kita jumpa nama Allah Rabbil Alamin tu. Rabbul Alamin tu. Rabbi ni adalah salah satu nama Allah, iaitu Rabbu. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun mengenali tentang Rabbu. Dia kata, wahai Rabbku, auzi'ni, maknanya ilhamkanlah aku. Ilhamkanlah aku ni, okay, kenapa dia minta ilhamkan? Ilhamkan ni kalau boleh tulis juga perkataan lain, iaitu bimbinglah aku. Bimbinglah aku. Boleh juga. Ilhamkan aku maksudnya Nabi Allah Sulaiman dia minta kepada Allah supaya selalu ingatkan dia. Dalam banyak doa Nabi Allah Sulaiman, dia selalu minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ingatkan dia. Ajarkanlah dia, bimbinglah dia. Bimbinglah Nabi Allah Sulaiman ni, dia kata auzi'ni, ilhamkanlah aku. Bimbinglah aku. Bimbing supaya apa? Supaya apa? An ashkuru ni'mataka. Supaya tetap bersyukur akan nikmatmu. Okey, sekejap ya, saya nak kena jaga audio. Okey. Dia kata ilhamkanlah aku, bimbingkanlah aku ya Allah, supaya aku ni tetap bersyukur akan nikmatmu. Di sinilah yang dikatakan doa nak menjadi orang yang sentiasa bersyukur. Sebab kita dalam doa ni, kejap ya. Doa ni nak jadi orang yang bersyukur kan? Tengok doa-doa dalam ni. Sekejap, saya takkan garis dia. Okey. Lepas tu orang kata ni doa bersyukur, doa nak jadi orang bersyukur. Ya, memang tepat. Tapi ayat 19 ni bukan doa nak jadi bersyukur saja. Ada kaitan lagi 2 perkara. Tapi dia ada 2 lagi doa lain. Maksudnya ayat 19 ada 3 doa. Okey, dia minta kepada Allah supaya bimbing dia, supaya menjadi orang yang selalu bersyukur. Bersyukur tentang apa? Tentang nikmatmu. Ni'mataka ni maksudnya nikmat Allah. Nikmat kamu ya Allah. Maknanya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau mengetahui, beliau sangat arif bahawasanya semua nikmat tu datang dari Allah. Nabi Ibrahim ni dalam doa ni dia tak cakap pun nikmat apa. Dia kata nikmatmu. Maknanya nikmat Allah ni banyak. Tidak terhitung dan tidak terkira. Kalau kita nak tengok contoh, nak dapatkan contoh nikmat Nabi Allah Sulaiman, kita sedia maklum. Apa nikmat Nabi Allah Sulaiman dapat? Dia bukan sekadar dapat nikmat jadi rasul. Dia juga mendapat nikmat kekuasaan. Bukan sekadar kekuasaan, dia juga mendapat nikmat mempunyai tentera-tentera dia. Dia ada pesuruh-pesuruh dia daripada kalangan jin, daripada kalangan haiwan. Bahkan
Kalau kita baca ayat 19 ni, seperti muka surat yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan nak menghayati lagi tentang doa Nabi Allah Sulaiman ni, maka kita kena bukalah pada ayat sebelumnya. Kalau kita buka pada ayat nombor, kita buka pada ayat nombor 18 contohnya, kan? Kita akan jumpa. Sebab ni ayat 19. Tapi kalau kita baca ayat nombor 18, sebelum ayat 19 ni, kita akan tahu cerita yang mana Nabi Allah Sulaiman, doa ini beliau baca, beliau ucapkan kepada Allah ketika mana beliau boleh mendengar suara semut. Ada seekor semut betina. Okey, ada seekor semut betina tu, dia mengarahkan anak-anak buah dia supaya masuk ke dalam sarang. Sebab kenapa? Kerana tempat mereka tu, Nabi Allah Ibrahim dengan tenteranya sedang berjalan di tempat itu. Jadi takut terpijak, maka seekor semut betina minta kepada anak-anak buah dia masuk ke dalam sarang. Nabi Allah Sulaiman, dia dapat dengar apa ucapan semut tu. Tuan bayangkan. Dapat dengar semut bercakap. Kita semut kecil masuk telinga kita pun kita tak sedar. Betul tak? Nabi Allah Sulaiman dia boleh dengar semut tu bercakap. Sehingga kan kalau kita baca ayat 19 ni, sebelum adanya perkataan Rabbi, sebelum ada perkataan Rabbi auzi'ni, kena buka pada ayat. Dia ada ayat depan dia sikit lagi. Ayat itu kalau kita baca, Nabi Allah Ibrahim kata, Allah kata, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Allah Ibrahim pada ayat 9, Nabi Allah Sulaiman pada ayat 19 ni, ketika mana dia dengar suara semut yang betina tadi berkata kepada anak buah dia, maka Nabi Allah Sulaiman dia tersenyum. Tersenyum Nabi Allah Sulaiman mendengar kata-kata semut tu. Kemudian dia berdoa, wa qala, lepas tu barulah muncul Rabbi auzi'ni, sampailah ayat hujung 19 tu. Kenapa kita perlu tahu ayat sebelum dia? Kerana kita nak faham keseluruhan doa, kita nak tahu cerita Nabi Allah Sulaiman. Bayangkan, Nabi Allah Sulaiman mendapat nikmat yang banyak dari Allah. Sehingga Allah beri dia nikmat, dia boleh mendengar suara semut. Allah Ta'ala telah meninggalkan kita satu contoh manusia yang kaya, manusia yang ada kekuasaan, tetapi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Kita ni nak dibandingkan dengan Nabi Allah Sulaiman, jauh antara langit dan bumi. Itu pun dah belagak dah. Itu pun dah takbur dah pada Allah. Sampai nak menjadi orang yang tak mau bersyukur kepada Allah. Kita ingat kitalah yang lebih kaya. Kita ingat kita ada segala-galanya. Kita terlupa di dalam Quran ada lagi orang yang lebih kaya. Yang ada kekuasaan yang sangat besar. Sehingga kan boleh mendengar suara semut. Beliau ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi kita letakkan diri kita bandingkan dengan Nabi Allah Sulaiman. Dahlah kita tak ada apa-apa sangat, betul tak kan? Itu pun kita tak nak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Okay. Itu cerita dia supaya kita akan jadi kuat lagi nak bersyukur kepada Allah. Kalau Nabi Sulaiman itu ada segala-galanya, dia bersyukur kepada Allah, doa minta syukur kepada Allah, tak dibandingkan diri kita ni, ya Allah aku ni tak ada apa-apa, tapi beratnya mulut aku nak doa minta jadi orang bersyukur kepada Allah. Okey, kita doa pada Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Okey, kemudian kenapa Nabi Allah Sulaiman dia bersyukur, minta doa menjadi orang bersyukur kepada Allah? Apa kelebihan dia sebenarnya? Jadi, kita sudah maklum. Kalau kita belajar tajuk tema pasal syukur-syukur ni, kita sudah maklum. Nikmat yang Allah beri dekat kita ni, okey, salah satu cara
kalau Allah nak kekalkan nikmat yang kita dapat, cara dia salah satunya adalah syukur. Tu kelebihan syukur. Kelebihan syukur ni, Allah Ta'ala boleh pertahankan nikmat yang sedia ada. Contoh kalau macam negara kita ni, kita dapat nikmat aman. Contoh. Kan? So nikmat aman tu Allah Ta'ala akan kekalkan kalau kita bersyukur pada Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Kerana bersyukur ni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah nikmat lain. Itu kena bersyukur. Bukan sekadar nak maintain, nak pastikan nikmat sedia ada tu kekal, tetapi kita akan mendapat nikmat tambahan. Macam doa Nabi Allah Ibrahim itulah kita pernah bacakan, yang Nabi Ibrahim, yang doanya yang Allah menyebutkan tentang orang bersyukur tu. Doa Nabi bukan, ni adalah ucapan Nabi Musa, tapi dalam surah Ibrahim yang doanya la in syakartum la azidannakum tu. Jika kamu benar bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Dan sebab ketiga, maksudnya kelebihan ketiga kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala tidak tarik nikmat kita tu. Allah tidak tarik nikmat tu. Kita nak Allah kekalkan. Dalam masa sama, kita tak nak Allah tarik nikmat tu, dan kita nak Allah tambah nikmat lagi. Sebab itu, semua nikmat tu ia berada di tangan Allah. Sebab tu Nabi Allah Sulaiman kata, ni'mataka. Ni'mataka, ni'matmu. Okey. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah, saya selalu suka Nabi Allah Sulaiman sebab dua-dua karakter ni dia memang orang yang bersyukur. Okay. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia tunjukkan contoh. Dia sebut lagi contoh siapa yang pernah mendapat nikmat ni. Maka dia kata, allati an'amta alayya. Dia kata, nikmat yang engkau telah kurniakan kepada aku. Kepada aku. Maknanya Nabi Allah Ibrahim mengetahui nikmat yang Allah beri pada dia semua dari Allah. Lepas tu, bukan dia kata kepadaku je. Dia kata, wa'ala waliday. Dan juga nikmat yang Allah beri kepada kedua ibu bapaku. Nabi Allah Ibrahim, dia menyebut sekali nikmat, bukan nikmat yang kau beri kepada aku saja ya Allah, tetapi nikmat yang engkau beri juga kepada kedua ibu bapaku. Kenapa dia sebut kedua ibu bapaku? Apa berkaitan kedua ibu bapaku dengan kepadaku? Kerana kalau anak tu baik, bapa tu dapat manfaat tak? Mak tu dapat manfaat tak? Dapat manfaat. Tumpang bahagia sekali. Betul tak? Tumpang dapat keberuntungan sekali. Itu di antara jawapannya juga. Kenapa Nabi Allah Ibrahim sebut nikmat tu kepada ibu bapanya? Nak menunjukkan bahawasanya nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman secara tak langsung dapat tempias juga kepada kedua ibu bapanya. Siapa nama bapa Nabi Allah Sulaiman? Jawapannya adalah Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Sekejap. Kenapa tak boleh chat ni? Okey. Nikmat apa nombor 1 tadi? Nikmat apa? Nikmat bersyukur. Okey. Jelas tak kenapa sebut Nabi bapaku? Selama ni kita baca je doa ni. Kan? Kenapa Nabi Sulaiman sebut kepada ibu bapaku? Nak menunjukkan bahawasanya kalau Allah bagi nikmat kepada Sulaiman, bapa dia iaitu Nabi Allah Daud pun dapat tempias. Macam kita lah kan. Anak kita ni pandai. Kita pun dapat nikmat juga. Nikmat apa kita dapat? Kita dapat nikmat gembira, dapat nikmat orang memuji, beruntung aku dapat anak macam ni kan. Kita dapat nikmat kegembiraan, betul tak? Nikmat yang anak dapat sebenarnya dapat pada kita. Dalam masa yang sama, kenapa Nabi Ibrahim dia sebut kepada ibu bapaku? Nak menunjukkan Nabi Allah Ibrahim, dia mengakui bahawasanya nikmat ni
Allah beri bukan kepada dia je, tapi Allah juga berikan nikmat tu kepada ibu dan bapa dia. Nabi Allah Ibrahim, dia nak memuji Allah lagi. Maknanya dia kata, ya Allah, nikmat tu bukan kau bagi dia ke aku je. Engkau juga telah bagi nikmat tu kepada ibu dan bapaku. Ya, jelas tak maksud dia? Maksudnya Nabi Allah Ibrahim dia nak kukuhkan lagi, dia nak mantapkan lagi, menyandarkan nikmat yang Allah bagi tu juga Allah bagi kepada kedua ibu bapanya. Dalam masa yang sama, sudut yang ketiga dia, sebenarnya Nabi Allah Ibrahim juga nak mengatakan bahawasanya, kenapa dia doakan juga disebut nama ibu bapanya, kerana kalau bukan sebab bapa, kalau bukan sebab ibu, tentu Nabi Ibrahim tak boleh jadi macam tu. Betul tak? Macam kita kan, kita hidup pada hari ni, kita jadi orang yang ada agama, kita menjadi orang yang berusaha nak menjadi orang yang soleh, semuanya atas asbab, atas usaha ibu dan bapa. Jadi jangan lupa ibu dan bapanya. Jadi Nabi Allah sebut macam tu. Dia kata, ilhamkanlah aku, maknanya bimbingkanlah aku supaya aku menjadi orang yang sentiasa bersyukur akan segala nikmat-Mu, ya Allah. Nikmat-Mu itu antaranya yang Kau pernah beri kepada aku, ya Allah, yang Kau pernah bagi kepada kedua ibu bapaku, ya Allah. Itu doa yang pertama. Jadi orang bersyukur. Doa yang kedua, dalam doa ini Nabi Allah Ibrahim minta wa an a'mala salihan tardah. Dia minta supaya Nabi Allah Ibrahim dia tetap buat amal yang soleh. Dekat sini. Ini penting juga doa ni. Okey. Dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ni bagi dia kekuatan, bimbing dia supaya buat amal-amal yang soleh. Bukan buat amal je, tetapi amal yang soleh. Ni minta. Maksud dia adalah Nabi Allah Ibrahim, dekat sini kita dapat belajar apa? Dia banyak pengajaran pada satu ayat ni. Okey, maknanya bukan sekadar nak minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang sentiasa bersyukur. Tetapi juga Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah supaya Allah beri dia kekuatan, beri dia bimbingan supaya dia selalu buat amal. Maknanya kita nak buat amal ni pun kena minta tolong Allah. Kalau Allah tak bagi kekuatan, nak baca Quran, walaupun kita pandai baca Quran, Quran depan mata pun tak terbuka juga. Betul tak? Kadang-kadang. Kadang-kadang, itulah, tapi kita minta kekuatan pada Allah. Minta Allah bimbing kita selalu buat amal. Untuk, ya Allah, berilah aku ni buat amal apa? Tapi amal yang mana? Amal yang soleh. Okey, amal yang soleh. Lepas tu pula, amal yang soleh tu, mestilah amal yang engkau redai. Yang engkau redai. Ini bermakna tidak semua amal yang kita buat ini adalah amal yang Allah terima. Jadi kita minta Allah bimbing kita supaya kita boleh buat amal, tapi amal yang nak buat tu, ya Allah, biarlah amal yang soleh. Ya, amal yang soleh itu engkau redha amal tu. Engkau terima amal tu yang aku buat. Sebab ini bermakna tidak semua amal yang kita buat tu kadang-kadang Allah suka, Allah setuju, Allah redha. Jadi minta kepada Allah. Buat amal yang soleh tu maksudnya Allah Ta'ala bagi kita kekuatan nak buat amal ni, kita buat amal dengan ikhlas. Kita buat amal ni ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu kita ni nak buat amal kena soleh. Kena soleh, kena ikhlas, kena buat ikut macam mana Nabi SAW tunjukkan. Jangan buat amal, kita ingat amal tu baik, kita selalu pegang. Tak apa benda baik, kita bimbang, kita kata baik. Tapi bagi Allah dia tidak kena. Bagi Allah itu bukan amal yang baik. Amal yang baik
tanda dia adalah sama tak macam Nabi buat? Ada tak ditunjuk oleh salafus salih? Contohnya begitu. Minta kepada Allah. Ya, supaya Allah bagi amal yang engkau redha. Okey, penting. Ini adalah doa yang kedua. Okey. Lepas tu pula, sebelum kita pergi ketiga kan, apa kaitan? Okey, apa perkaitan lepas minta doa bersyukur tadi, lepas tu minta doa Allah beri bimbingan nak buat amal soleh. Apa perkaitan dia? Apa perkaitan dia? Sebenarnya perkaitan dia maksudnya macam ni. Cara nak bersyukur kepada Allah, cara bersyukur kepada Allah ni, dia ada 3 cara. 3 cara ni, kalau buat 3-3 ni, itulah bersyukur yang cukup sempurna. Orang bersyukur ni dia ada peringkat dia. Ada orang bersyukur sempurna syukur dia. 3 cara untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama bersyukur dengan hati. Dengan hati. Hati tu maksudnya pada sanubari hati kita, jiwa kita, kita mengakui nikmat tu ia datang dari Allah. Itu pertama. Walaupun kita tak cakap dengan mulut kita tak luahkan dengan lidah kita, tapi dalam hati kita mengakui nikmat ni semua dari Allah. So Nabi Ibrahim dia dah buat. Lepas tu, yang doa tadi tu, beliau telah mengucapkan dengan lidah. Kan dia kata, kan dia cakap, doa kan tentulah dia baca. Rabbi auzi'ni, maksudnya dia telah mengucapkan dengan lidahnya supaya dia menjadi orang yang bersyukur. Maknanya Nabi Ibrahim, dia telah menunjukkan rasa syukur dengan dia mengucap dengan lidahnya. Sebab tu tanda orang bersyukur ni, cara bersyukur ni bukan sekadar dengan hati mengiktiraf nikmat tu dari Allah, tetapi perlu diulang-ulang pada lidahnya menyebut ni nikmat dari Allah, ataupun kita kata alhamdulillah. Kita ucap dengan lidah. Nabi Allah Ibrahim, dia ucap dengan lidah dia. Sebab tu dia cakap tadi, nikmat yang engkau beri kepada aku ni ya Allah, nikmat juga kau beri kepada bapaku. Maknanya Nabi Ibrahim mengiktiraf nikmat itu dengan lidahnya. Okey, yang ketiga, kalau ada yang ketiga ni, dia lengkap. Cara bersyukur yang ketiga adalah dibuktikan dengan amal soleh. Faham tak maksudnya? Contohnya macam ni. Okey, contoh. Kita dapat nikmat sihat. Kita dapat nikmat sihat Allah beri. Selamat kita daripada pandemik. Contoh kan. Apa cara nak bersyukur dapat nikmat sihat? Yang pertama, dalam hati kita kena mengiktiraf, mengakui, meyakini nikmat sihat itu dari Allah. Satu. Tapi belum lengkap lagi rasa syukur tu. Lepas tu lidah kita perlu menyebut-nyebut nikmat tu. Alhamdulillah, nikmat sihat. Allah yang beri dekat aku sihat. Alhamdulillah, aku dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang bahaya. Itu baru dengan lidah. Tapi belum lengkap lagi. Yang ketiga, kita perlu buktikan rasa syukur tadi tu dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal soleh. Jadi, cara kita nak bersyukur atas nikmat sihat tadi tu, kita pun buktikan dengan apa? Terima kasih ya Allah. Kita pun bukti dengan amal. Cara kita berterima kasih kepada Allah adalah dengan kita buat amal soleh. Kita pun puasa sunat ke, kita baca Quran ke, faham tak? Kita bersedekah ke dengan perbuatan. Kalau kita ada tiga-tiga ni, itulah cara bersyukur yang lengkap. Ramai orang dia buat 1 dan 2. Faham tak maksud dia? Kejap Kejap. Saya nak kena kejap Okey. Ada setengah orang dia mengaku dengan lidah dia alhamdulillah dia cakap kan. Tapi walaupun dia cakap alhamdulillah, tetapi dia tidak tunjukkan
dengan bentuk amal soleh. Sembahyangnya entah ke mana. Contoh, dia syukur ni bukan kadang Alhamdulillah sihat aku. Tapi dia tak buat dengan amal. Dia tak tunjukkan bukti dengan amal soleh yang lain. Jadi itu tidak lengkap. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, kita boleh belajar dekat sini. Kenapa dia minta dia dapat buat amal yang soleh? Maknanya Nabi Allah Ibrahim dia betul, dia nak menunjukkan bahawasanya syukur itu dia dah buktikan dengan hatinya. Lepas tu dia dah bukti dengan lidahnya. Dia juga minta Allah bagi dia boleh buat amal soleh tadi. Kau nampak tak perkaitan antara minta buat amal soleh dengan minta jadi orang yang sentiasa bersyukur. Itulah jawapannya. Okey, jelas dekat situ. Dan yang ketiga, ni dalam satu ayat ni dia ada 3 doa. Yang ketiga ini paling climax sekali, paling tinggi sekali dalam doa dia. Dia minta apa? Dia kata wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ni nombor 3. Dia doa apa tu? Dia kata masukkanlah aku, dia kata wa adkhilni, masukkanlah aku bi rahmatika, dengan limpah rahmatmu. Okey, dengan limpah rahmatmu. Okey. Okey, kita baca sampai habis lepas tu kita terangkan. Dia kata masukkanlah aku dengan limpah rahmatmu, bi rahmatika, dengan limpah rahmatmu. Nak masuk ke mana? Ke dalam ibadika, kumpulan hamba-hambamu. Hamba yang mana? Hamba yang salihin, iaitu hamba-hamba yang salih. Okey, hamba yang salih. Sebenarnya nak masukkan ke mana bersama hamba yang salih ni? Kalau kita baca tafsiran, sebenarnya Nabi Allah Sulaiman dia nak minta masukkan dia ke dalam syurga. Syurga adalah tempat orang-orang yang salih. Okey, tempat orang-orang yang salih. Kenapa dia minta dengan limpah rahmatmu? Nabi Allah Ibrahim, kenapa dia kata dengan limpah rahmatmu? Dia boleh je cakap, masukkanlah aku ke dalam kumpulan hamba-hambamu yang salih. Kenapa dia letak di tengah-tengahnya dengan limpah rahmatmu? Di sini kita dapat belajar. Nak masuk ke dalam syurga, nak berada di dalam syurga di kalangan orang-orang yang salih, kita tidak boleh hanya masuk dengan amal kita semata-mata. Kan Nabi Allah Sulaiman sebut dia minta buat amal soleh dengan bersyukur kan. Sebenarnya amal kita bukanlah maksudnya nak masuk ke dalam syurga ni, dia hanyalah semata-mata kurniaan rahmat dari Allah. Sebab itu dia minta, dia kata dengan limpah rahmatmu. Nak menunjukkan bahawasanya tanpa rahmat dari Allah, Nabi Sulaiman pun takkan dapat masuk ke dalam syurga tu. Kerana nak masuk syurga Allah ni, dia perlu dengan rahmat Allah. Lepas tu nak tempatkan, lepas tu nak masukkan sekali dengan orang-orang yang soleh ni pun memerlukan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dekat doa ketiga ni, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan tulis apa doa ketiga ni? Doa masuk syurga dengan rahmat Allah kan? Ataupun boleh juga letakkan doa ketiga ni mendapat teman di kalangan orang-orang yang soleh. Boleh juga. Sebab orang soleh ini merupakan sebaik-baik teman kita. Wa hasuna ulaika rafiqa, dalam surah An-Nisa tu. Orang-orang soleh ni lah sebaik-baik teman kita, sebaik-baik kawan kita, BFF kita kan, best friend forever adalah orang-orang yang soleh.
Jadi kita dapat ada 3 doa sebenarnya pada ayat nombor 19. Nak ulas 3 doa ni pun dah makan masa yang panjang sebenarnya. Sebab tu kita belajar, kita tak nak hanya hafal je doa ni. Tapi dia tak meresap masuk ke dalam hati kita. Kita tak dapat penghayatan. Kalau kita baca doa ni, kita teringat Nabi Sulaiman. Kan, jauh beza antara kita kan dengan Nabi Sulaiman. Tetapi walaupun dia kaya, walaupun dia ada kekuasaan, dia orang yang soleh tu. Orang yang soleh, para rasul tu pun minta kepada Allah dengan 3 doa ni. Jadi janganlah kita lepaskan, janganlah kita janganlah sampai kita tak baca doa-doa yang ada seperti doa yang ke-10 ni. Kan, doa nak jadi orang bersyukur, nak buat amal-amal yang soleh. Biarlah amal-amal yang kita buat tu walaupun tak banyak, tapi biarlah amal tu amal yang Allah redha. Jangan kita buat 100 amal tapi semua Allah tak redha. Tak redha tu antaranya mungkin kita tak ikhlas, betul tak? Mungkin kita buat amal tu kerana nak menunjuk-nunjuk, mungkin kerana amal tu kita buat tidak menepati apa yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita tak nak. Kita minta pada Allah dalam doa ni, besar doa ni. Lepas tu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dah faham doa ini? Dah jelas? Doa Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Okay. Sebelum kita pergi satu doa lagi, okay, mungkin kita boleh buat dia punya kesimpulan dia. Okay. Untuk doa Nabi Sulaiman ni, ayat 19. Sebab saya nak berhenti dah. Okay. Sebab kita hanya ada tempoh 1 jam. Kerana saya nak kejar satu lagi kelas yang lain, 10.30. Okay. Ayat 19 ni dapat ya, ada 3 doa ya. Ada 3 doa. Doa nak minta bimbingan dari Allah. Okay, ingat, auzi'ni ni, ilhamkan tu bukanlah sekadar ingatkan, tapi bagi taufik. Taufik maksudnya beri kita bimbingan. Okay, dah catat tadi. Lepas tu, yang kedua tadi, minta Allah Ta'ala berikan kita bimbing kita untuk buat amal yang Allah redha. Yang ketiga, minta Allah Ta'ala tempatkan kita, masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang salihin. Okey. Daripada ayat 19 ni, kita dapat belajar yang pertama, kepentingan berdoa kepada Allah untuk Allah tolong kita buat ketaatan. Bersyukur ni adalah ketaatan. Nak buat amal soleh ni adalah ketaatan. Okey, jadi kita fahamlah. Maksudnya doa ini menunjukkan kepada kita pengajaran dia, kepentingan memohon pertolongan kepada Allah nak buat ketaatan. Bayangkan Nabi Sulaiman pun minta pada Allah pertolongan. Apatah lagi kita manusia yang biasa ni, yang tidak maksum, yang banyak kekurangan, minta pertolongan kepada Allah nak buat ketaatan. Lepas tu, antara nikmat, dalam banyak-banyak nikmat yang Nabi Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman sebut ni, sudah pastilah nikmat Islam lah. Sebab dia sebut tadi ni'mataka. Ni'mataka tu nikmat kamu, maknanya sudah tentulah nikmat jadi rasul, nikmat dia menjadi orang beriman. Sebab tu doa ni sangat bagus dibaca, sebab dia merangkumi semua nikmat. Sebab apabila sebut nikmat engkau, maknanya nikmat duniawi, nikmat ukhrawi. Kita dapat nikmat jadi orang Islam ni besar nikmat dia. Kita dapat nikmat faham Al-Quran, besar nikmat dia. Nikmat jadi seorang beriman, besar nikmat dia. Jadi kalau kita baca doa ni, sebenarnya bukan syukur nikmat yang duniawi saja. Jangan nampak Nabi Sulaiman ni dia doa nikmat tu nikmat yang dia ada, dia boleh dengar suara semut saja. Tapi semua nikmat duniawi dengan ukhrawi. Dalam masa yang sama, kita dapat belajar daripada ayat 19 ini sifat redha Allah. Betul tak? Kenapa Nabi Sulaiman sebut yang engkau redai? Nak menunjukkan Allah ni mempunyai sifat redha. Allah ni mempunyai sifat ar-redha. Allah
Dha'i. Okey. Kemudian antara pengajaran yang lain yang kita dapat belajar dekat sini, okey, kenapa Nabi Allah Ibrahim dia minta buat amal soleh? Okey, mengerjakan amal yang soleh menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya amal itu yang dikerjakan adalah amal yang soleh. Lepas tu kita juga dapat belajar pada hadis ini, okey, adalah nikmat kita mendapat ibu bapa. Nikmat ibu bapa tu juga adalah satu nikmat. Kita jangan lupa tu. Nikmat ada ibu bapa adalah satu nikmat. Jangan lupa ibu bapa tu. Doakan juga. Okey, supaya ibu bapa kita juga menjadi orang yang bersyukur nikmat. Sebab kita takkan jadi orang yang bersyukur kalau bukan disebabkan didikan orang tua kita, usaha orang tua kita, maka kita jadilah orang yang bersyukur. Jadi sebesar sesungguhnya di antara nikmat besar juga adalah nikmat ada ibu bapa. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim dia sebut ada ibu bapa dia. Dia tak lupa menyebut ibu bapa dia. Okey. Maka itulah di antara beberapa pengajaran daripada ayat nombor 19 ini yang dapat kita belajar. InsyaAllah nanti kita akan belajar minggu depan. Doa masih lagi doa yang ke-10, tapi kita nak ulas doa orang berumur 40 tahun ni. Jadi saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan supaya baca terlebih dahulu ayat 15 suratul Al-Ahqaf. Okey, baca ayat 15 suratul Al-Ahqaf, ayat 46 ni. Baca. Kalau nak tengok ayat ni pada muka surat 504. Okey, nanti buka muka surat 504. Baris yang ketiga sampailah baris yang kelima. Baris ketiga sampai baris yang kelima, muka surat 504. Okey. Ini untuk kerja rumah. Kerja rumah untuk minggu hadapan. Okey. Yang berikutnya adalah saya mungkin, mungkin maksudnya macam ni. Saya minggu depan mungkin akan menukar jadual kelas pagi ni kepada kelas petang. Sebab agak terkejar-kejar. Sebab pukul 10.30 ada kelas dengan Persatuan Wanita Islam Prihatin. Jadi pukul 9 ni agak awal juga sebenarnya. Nak buat breakfastnya, nak apa kan. Dan sebagainya. Mungkin agak terkejar-kejar. Jadi saya pun agak terkejar-kejar juga. Jadi mungkin kita boleh pindahkan kepada sesi petang. Saya nak buat Isnin petang. Saya nak pindahkan pagi kepada Isnin petang. Boleh ke kalau kita nak tukar ke petang? Ke bagaimana? Ke selesa pagi juga pukul 9. Ke boleh bawa ke sesi petang? Okay. Boleh start ke petang. Setuju. Yang mana sesuai untuk Ustaz ya? Baik. Kita murid duduk saja. Okey lah. Okey, tak apa. Nanti kita tukar ke petang lah. Lagi satu kalau petang kita boleh ambil masa lama sikit. Kalau pagi ni saya kena cukup-cukup 1 jam sebab nak kejar persiapan kelas 10.30 pula. Jadi tak dapat nak layan soalan dan sebagainya kan. Jadi sebab tu saya mengambil kira faktor-faktor itu. Bagi satu doa. Satu soalan boleh tak Ustaz? Boleh Kak Anis, boleh Kak Anis. Okay. Alright. Ustaz kata tadi Nabi Ibrahim berdoa nikmat untuk ibu bapa walaupun bapanya kufur dan bukan. Yang ni Nabi Sulaiman. Tadi Ustaz kata Ibrahim. Tak Sulaiman. Saya tertukar tadi kadang-kadang. Nabi Sulaiman. Okey. Jadi lagi. Kak Anis keliru sikit sebab bapa dia kufur dan membuat patung sembahan. Jadi bagi katakan orang mu'alaf, boleh tak dia berdoakan untuk ibu bapa mereka yang belum masuk Islam? Okey. Yang tentang Nabi Allah Ibrahim ni, sebenarnya kita ada ulas pada siri yang keempat dulu. Bukan siri keempat, maafkan saya. Pada doa yang keempat dulu. Okey, nanti kalau sempat tengok waktu doa keempat, doa keampunan untuk ibu bapa tu kita dah ulas tentang Nabi Allah Ibrahim tu. Okey. Nabi Allah Ibrahim sebenarnya
dia begini, dia ada khilaf lah para ulama. Ada mengatakan bapa dia sebenar memang beriman. Cuma Allah Ta'ala cerita je dalam Quran. Ya Allah cerita dalam Quran namanya Azar tu adalah, ada mengatakan itu adalah bapa saudara dia yang tak beriman tu. Oh. Okey. Itu di antara perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat mengatakan pula waktu Nabi Allah Ibrahim doa untuk ibu bapa dia juga dapat keampunan tu, waktu mula-mula sebelum dia mengetahui sebelum dia mengetahui bahawa dia tak boleh berdoa kepada ibu bapa yang memang tega, yang memang berada dalam kekufuran. Okey. Kalau bapa dalam kekufuran seperti mualaf, seperti dia belum dia belum mualaf, dia belum masuk Islam. Kalau dia belum masuk Islam, kita hanya boleh doakan dia supaya diberikan hidayah, boleh. Boleh doa diberikan hidayah untuk dia masuk ke dalam Islam. Tetapi tidak boleh mendoakan diberikan rahmat, diberi pengampunan tu tak boleh. Tapi doa nak beri dia hidayah boleh. Doa minta hidayah tu boleh. Dibenarkan. Itu soalan Kak Anis kan? Yes. Okey, dibenarkan. Tapi doa untuk diberi hidayah lah. Ya. Doakan diberi hidayah. Boleh. Dan keampunan? Keampunan maksudnya dia dah meninggal ke masih hidup? Masih hidup. Kalau doa rahmat ni sebenarnya tak boleh sebab ada dalam surah At-Taubah tu Allah melarang mendoakan kepada orang yang musyrik tu. Dia ada pada ayat dalil dia. Kalau Kak Anis buka dan yang lain-lain, kalau tuan-tuan dan puan buka pada ayat nombor nombor 113. Okey, 113 dalam surah At-Taubah. Cari surah nombor 9 ayat 113, muka surat 205. Buka muka surat nombor 205, ayat nombor 113 pada baris yang keempat dan kelima akan jumpa Allah Taala bagi tahu. Maka li nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Okey, tak boleh kita minta ampun bagi orang yang musyrik ini. Walaupun Nabi pun tak dibenarkan termasuk orang beriman. Cuma kita hanya boleh doa minta, ya Allah berilah hidayah kepada bapaku ini supaya dia boleh terima Islam. Bagilah hidayah kepada dia supaya dia ini nampak keindahan Islam. Boleh doa minta hidayah. Dan seperti juga macam Nabi Musa dilarang mendoakan untuk anak dia kan? Cuma ada beza sikit kisah Nabi Musa tu. Nabi Musa tu yang kita dah belajar tempoh hari, doa Nabi Musa tu yang kita belajar pada doa pada muka surat 13, pada doa nombor 2 tu, yang pada suratul Qasas ayat nombor 16 muka surat 387 tu, doa tu mula-mula Nabi Musa ke Nabi Nuh? Nabi Musa Kak ni sebut tu bukan Nabi Musa, Nabi Nuh Sorry Nabi Nuh ya. Nabi yang Nuh. terapung-apung dalam air tu anak. Kalau Nabi Nuh tu dia berada pada surah Hud. Surah Hud ayat nombor 47 dalam nota kita dia berada pada muka surat 13 pada doa yang kedua. Okey. Mula kalau kita belajar betul, kalau kita amati betul-betul, sebenarnya Nabi Allah Nuh dia doakan untuk anak dia sebenarnya kalau kita baca betul-betul, dia bukan doa dia macam ni. Kalau kita faham ayat dia, Allah larang dia doa kepada orang-orang yang memang ternyata tak beriman pada dia. Sebab tu dia tak doakan untuk isteri dia. Tetapi anak dia sebenarnya, anak dia tidak berada pada tempat isteri dengan orang kampung dia. Anak dia kan terasing. Anak dia terpisah
daripada orang-orang yang Allah Ta'ala larang Nabi Nuh bawa masuk dalam kapal dia sebagai tu. Sebab itu, anak dia ni jauh sikit daripada tempat dia tinggalkan tu. Maknanya, pada sangkaan Nabi Allah Nuh, dia menyangka anak dia ni beriman. Oh. Sebab anak dia tu tak berada pada kampung tempat Nabi Nuh tu dia berlayar. Sebab anak dia seolah-olah, contoh kalau isteri dia berada di Kuala Lumpur, contoh anak dia tu, dia jumpa anak dia dekat Perak, contohlah. Jadi anak dia terasing. Disebabkan anak dia terasing tu, maka tentulah anak dia bukan kumpulan orang yang zalim. Sebab itu yang dia minta, dia doa, dia minta anak dia naik, dia ajak anak dia naik dengan dia. Lepas tu Nabi Allah Nuh doa. Lepas tu barulah dia tahu yang Allah Ta'ala tegur kepada dia pada ayat nombor 46 dekat surah Hud tu. Lepas tu itu barulah yang anak dia kata dia nak naik bukit tu. Ya, dekat situlah menunjukkan Nabi Allah Nuh pada interpretasi dia sangka anak dia tu tak sama macam isteri dia. Sebab tu dia ajak naik. Lepas tu Nuh doalah pada Allah tentang anak dia tu. Jadi Allah bagi tahu sebenar-benarnya anak engkau tu dia bukanlah ahli keluarga engkau. Barulah Nuh tahu. Tapi isunya, adakah Nuh bersalah mendoakan anak dia tu? Sebab kalau kita tengok konteks pada ayat tu, tak sebenarnya. Sebab Nuh tak tahu hakikat sebenarnya dia ni apa. Sebab itu Allah tegur, tapi Nuh pun memohon maaf kepada Allah tentang permintaan dia tanpa ada ilmu tu. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Kak Anis. Jadi rakan-rakan lain, Ustaz, insya-Allah. satu lagi Okay, Ustaz. Boleh. Yang apa ni, Nabi Muhammad ada tak doakan untuk uncle dia Abu Talib sebelum dia meninggal? Apa doakan? Yang masa Okey. uncle dia Abu Talib. Okey, Abu Talib tu saat dia nazak. Nabi tak doakan. Cuma Nabi kata dia suruh bapa saudara dia ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau bapa dia ucap kalimah la ilaha illallah, maknanya Nabi akan doakan dia. Dengan doa Nabi tu, Nabi akan bantu pak saudara dia tu. Tapi ternyata pak saudara dia mengikuti agama nenek moyang mereka yang lama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam kat situ. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Cuma pukul berapa tu, ada yang minta buat lepas asar. Saya pun tengok macam manalah. Kalau rasa kalau pagi ni semua lepas orang boleh. Lepas asar lambatlah Ustaz. Tak apa. Nanti kalau nantilah saya tengok bagaimana, sama ada kekal pagi juga dan sebagainya. Okey, insya-Allah apa-apa pun tunggu makluman pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.